السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin hadirat, mukminin mukminat, muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulakan kelas kita pada malam ini, kita merafakkan dan memanjatkan setinggi-tinggi syukur di atas keizinan dan pertolongan Allah menyusun atur dan merezekikan kepada kita peluang dan ruang untuk kita duduk dan mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tuan-tuan, apa yang kita belajar daripada kisah sirah perjalanan hidup para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang diradai oleh Allah ini, kita ambil pengajaran dan pedoman untuk diri kita, keluarga kita, supaya apa yang berlaku kepada mereka ini dijadikan panduan dan pedoman untuk kita. Kerana mereka adalah manusia yang sangat terbaik. Khairun nas qarni. Nabi SAW menyatakan sebaik-baik manusia, manusia yang terbaik, tidak ada manusia yang lebih baik agamanya, lebih baik iman dan akhlaknya, melainkan mereka yang hidup bersama dengan aku pada kurunku, yakni para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Malam ini tuan-tuan, seperti yang kita war-warkan, kita akan menelusuri satu lagi kisah perjalanan seorang sahabat yang datang jauh untuk bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan daripada kalangan orang Arab. Beliau ialah Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Bila kita dengar Al-Farisi, artinya beliau daripada Fars, daripada Parsi, Furs, daripada wilayah Parsi. Parsi ni bukan Arab lah. Yang pertama, dia bukan Arab, dia bukan orang Arab. Bukan orang Arab ni kita panggil Ajam. Sebab dia macam kita lah, Melayu, Cina, India, dia Parsi, bangsa Parsi. Iran. Sekarang ni kalau tuan-tuan nak mengenali benua Parsi ataupun wilayah Parsi ataupun orang Parsi, itu Iran lah. Sebab tu kalau tuan-tuan dengar bahasa Iran, dia bukan bahasa Arab. Dan orang-orang Iran dia memang berbeza dengan orang-orang Arab. Kulit dia, watak dia, budaya dia. Salman ini asalnya daripada Parsi. Dan kita akan tengok macam mana dia boleh datang dan berjumpa dengan Nabi dan mengikrarkan syahadah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sendiri cerita kisah dia, dan kita malam ini nak dengar apa yang disebut tentang dirinya sendiri oleh Salman Al-Farisi.
kuntu rajulan farisiyan min ahli Asbahan min ahli qaryah minha yuqal laha Jay. Aku adalah seorang lelaki Farsi. Farsi ni tuan-tuan biasa dengar apa dia? Yang berkaitan dengan Parsi ni. Dulu dua blok kuasa besar dunia, Rom dan Parsi. Parsi ni jatuh ke tangan orang Islam pada zaman Umar Al-Khattab. Parsi ni jatuh ke tangan orang Islam pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Sebab itu orang Parsi agak marah pada Sayyidina Umar. Hatta yang bunuh Sayyidina Umar pun orang Parsi. Dia kata dia adalah seorang lelaki Parsi. Orang Parsi ni orang segak lah, orang cantik lah. Bukan kata orang dia je cantik, kucing dia pun cantik. Kucing Parsinya. Dia kata dia berasal daripada Parsi, dia adalah penduduk Asbahan. Tuan-tuan boleh Google. Di wilayah Iran ni ada satu tempat nama Asbahan. Di situ dikatakan akan keluar daripada daerah itu apa dia? Akan keluar daripada daerah Asbahan ni 70,000 Yahudi yang akan mengikuti Dajjal. Pengikut yang akan menyokong dan menjadi follower, pengikut kepada Dajjal bila dia keluar di akhir zaman daripada Asbahan di Iran. Di Iran. Sekarang tuan-tuan tahulah Iran wilayah ataupun negara ataupun bumi Syiah. Ini cerita panjang lah. Min ahli qaryatin, daripada satu kampung yang dikenali dengan nama Jay. Dia daripada Parsi. Macam mana dia boleh pergi ke Madinah? Jauh daripada Iran pergi ke Madinah. Dia kata wa kana abi dihqan qaryatihi. Bapakku adalah ketua kampung di situ. Maksudnya dia anak ketua kampung, rais, rais, ketua di situ. Wa kuntu ahabba khalqillah ilaih. Dan aku adalah manusia, makhluk yang paling dicintai oleh bapa aku. Dia kata aku ni anak yang sangat ahab, dicintai, sangat disayangi oleh bapa dia. Bapa dia sayang dia. Dan orang-orang Parsi, agama mereka Majus, yakni menyembah api. Menyembah api. Dia kata falam yazal bihi hubbuhu iyaya hatta habasani fi baiti. Oleh kerana dia sayang pada aku, dia pun tidak membenarkan aku untuk keluar daripada rumah. Sayang. Dia takut keluar jadi tak ketahuan. So dia kurung. Habasani fi baiti. Dia tahan aku di rumah. Ay mulaziman nar kama tuhbasul jariyah. Aku ni duduk di rumah, tak boleh keluar pergi mana, tak boleh bercampur dengan orang, tak boleh pergi melilau tak ketahuan hala, duduk di rumah. Dan apa? Dan dia ni dikurung seolah-olah jariyah, hamba. Kan kita kalau sayang anak, kita tak bagi dia keluar, tak sayang dia, duduk di rumah. Takut dia keluar nanti dia jadi rosak, bercampur tak ketahuan hala, jadi tak elok ke apa ke berlaku pada dia, tersayang dia. Wa ajhadtu fil majusiyah hatta kuntu qatanan nar.
Dia kata dia ni telah diberikan tugas sebagai pengikut agama Majusi ni, iaitu menyalakan api. Kerja dia cucuh api, jaga jangan bagi padam. Dia adalah khadam kepada api tu. Ni tugas besar lah. Kan? Dia duduk di rumah, dia jaga api tu, jangan bagi padam. Buh kayu api, buh apa tak, bagi dia terus. Alladhi yuqiduha la yatrukuha takhbu sa'atan. Make sure api tu tak padam. Tugas dia. So dia ni agama Majusi, agama yang diwarisi daripada bapa dia, agama warisan. Dia beranak-beranak, pak dia Majusi, dibesarkan di dalam agama Majusi, diasuh dan dididik, dibentuk sebagai pengikut Majusi. Sebab itu Nabi menyebut bahawa setiap anak itu dilahirkan kullu maulud. Setiap anak itu dilahirkan alal fitrah, di atas Islam. Setiap anak ini dilahirkan sebagai Islam. Tapi macam mana dia boleh pergi jadi Yahudi? Fa abawai yuwahhidani au yumajjisani au yunassirani. Setiap anak itu Islam. Pasal itu mana-mana budak yang lahir meninggal sebelum baligh, dia masuk syurga. Nabi pernah melihat seorang lelaki yang tinggi, dikeliling lelaki itu ramai budak-budak. Bila tanya malaikat yang bawa, malaikat kata yang tinggi itu Ibrahim alaihissalam. Budak-budak yang ramai itu budak-budak yang meninggal sebelum mereka baligh, yang mana mak bapak mereka bukan Muslim. Maknanya anak-anak ahli syurga lah. Mereka tu ahli syurga, saya akan mati sebelum baligh. Asalnya mereka Muslim. Mereka Muslim. Kemudian mak bapak mereka lah yang menjadikan mereka Yahudi, menjadikan mereka Kristian, menjadikan mereka Majusi. Agama warisan. Kita syukurlah tuan-tuan, beranak-beranak Muslim lah. Semalam tuan-tuan dengar ceramah Al-Fadhil Ustaz Husin Yi. Dia bukan Muslim, asalnya Chinese, Buddhis. Lepas tu saya difahamkan dia masuk Islam. Sebelum dia masuk Islam tu dia ada mana agama saya tak tahulah. Tapi kebanyakan agama-agama yang kita dengar ni, mereka daripada Hindu pergi Kristian, daripada Kristian pergi macam-macam, akhirnya mereka masuk Islam. Macam Salman, nanti kita tengok. Ni bukan Salman Khan. Orang kita kan boleh Salman ni dia teringat Salman Khan. Ini Salman Al-Farisi. Kan? Okey. So kita sambung. Dia kata qal wa kanat li abi dai'atun. Dia kata bapa aku ni ada satu bustan, kebun azimatun, kebun yang sangat besar. Qal fashughila fi bunyan lahu yawman. Nak dijadikan cerita, satu hari bapa dia ni sibuk fi bunyan, menguruskan sebuah bangunan, menyebabkan dia tak boleh pergi ke kebun. Ini peluang dia ni. Faqala li ya bunai, maka berkatalah bapakku kepadaku, wahai anak anda, inni qad syughiltu, sesungguhnya aku telah disibukkan fi bunyanin hadzal yaum an dai'ati, aku telah disibukkan untuk menguruskan urusan di dalam bangunan ini. Ada kerja di sini menyebabkan aku tak boleh pergi tengok kebun. Fadhhab fattali'ha, kau pergi kebun, pergi urus sikit 2-3 benda, wakil aku, ganti aku tak boleh pergi, aku sibuk. Dia boleh keluar tuan-tuan. Akal jenuh kan, lama dah duduk terkurung, tiba-tiba ada peluang boleh keluar.
Wa amarani fiha bi ba'di ma yurid, dan dia telah mengarahkan aku untuk melakukan beberapa perkara di atas apa yang dia kehendaki. Fa kharajtu uridu dai'atah, maka aku pun keluarlah daripada rumah untuk pergi ke kebunku. Pergi ke kebun ni lah bapak dia ni. Famarartu bikanisatin min kanaisin nasara. On the way aku nak pergi ke kebun tu, aku telah melalui lintas satu gereja daripada gereja-gereja orang Kristian. Dia tak pernah dengar Kristian ni, dia tak pernah tahu Kristian, pasal dia beranak Majusi, dibesarkan sebagai agama Majusi, duduk dalam rumah tu tak boleh pergi mana, dan masa tu tuan-tuan tak ada Facebook, tak ada maklumat, dia nak tahu mana. Memang perak buih lah. Dia lalu satu kawasan, dia kata ada satu kanisah, gereja min kanaisin nasara, yang kata besarnya agama Kristian ni sampai ke Parsi tu. Kristian ni sampai ke Parsi tu. Pasal itu kalau tuan-tuan tengok Kristian ni, tuan-tuan pergi mana-mana tempat mesti ada Kristian. Pergi di benua India ada Kristian. Pergi ke benua mana? Belah-belah nu, African. Di India terkenal siapa dia? Di India ke di mana tu? Apa nama? Mother Teresa. Kenal tak Mother Teresa? Satu orang yang telah sacrifice dia punya life dia, membuat kerja-kerja kebajikan di samping menyebarkan Kristian ni di mana? Di India kalau tak silap saya. Di India ke di Afrika? Mother Teresa ni. Kan? Banyak lah lagi. Kita menceramah kot kangak ni boleh. Kalau dia berkata dihantar pergi ke Gua Niah, berdakwah di sana, tuang malam. Kan? Pergi pulau-pulau belah Sabah Sarawak tu, lari balik. Kan? Jadi Kristian ni dia ada semangat tu. Semangat. Okey? Sambung balik. Fasami'tu aswatahum fiha wa hum yusallun. Aku telah mendengar suara-suara mereka di dalam gereja tersebut. Mereka sedang mendirikan salat. Dia lalu, dia dengar depa duk semayang dalam gereja tu. Wa kuntu la adri ma amrun nas li habsi abi iyaya fi baiti. Falamma marartu bihim wa sami'tu aswatahum dakhaltu alaihim. Aku tak pernah dengar, aku tak pernah tahu, aku tak pernah ada maklumat tentang Kristian ni. Bila aku lalu, aku dengar, aku rasa tertarik. Aku rasa ada benda yang sangat macam baguslah. Aku tak tahulah pasal pak aku tak bagi aku keluar, dia tangkap aku. Dia kurung aku. Dakhaltu alaihim anzuru ma yasna'un. Aku masuk kepada mereka di dalam gereja dan aku melihat apa yang mereka lakukan. Dia masuk dalam gereja, dia pergi tengok. Tadi dia lalu kot luar, dia dengar. Dia masuk, dia pergi tengok. Tuan-tuan, manusia apabila dia tertarik, dia ada satu semangat inquiry. Dia nak tahu. Yang ni kita tak boleh halang. Mana-mana manusia, bila dia dengar tentang satu-satu benda yang menyebabkan hati dia ada kecenderungan nak tahu, dia akan kaji. Dia akan kaji. Pasal itu tuan-tuan, zaman kita sekat orang, zaman kita halang orang, zaman kita blok orang, zaman kita label orang, zaman kita takut-takutkan manusia ni sudah berakhir. Sekarang semua orang maklumat dia boleh kaji, dia boleh dengar, dia boleh check. Lepas tu bukan senang kita nak kontrol orang sekarang.
Kan? Silat hari bulan orang viral, sebar. Kejadian berlaku di mana kita belum apa-apa lagi, kita dah dapat video maklumat. Kan? Okey. Tak apa, nanti kita sambung. Kemudian dia kata apa? Dia kata falamma ra'aituhum a'jabani salatuhum wa raghibtu fi amrihim. Bila aku tengok depa semayang, aku tengok ibadat depa, aku tengok cara depa, aku rasa ini bagus. Agama ni bagus daripada agama Majusi ni. Majusi itu pasal apa dia masuk Majusi? Pasal dia memang asal Majusi, bukan dia nak masuk. Pasal apa dia masuk Majusi? Pasal itu adalah agama asal dia, beranak-beranak Majusi, bukan dia yang pilih. Tapi yang Kristian ni dia kata bagus. Ini bagus. Dia kata wa qultu hadza wallah khairun minad din alladhi nahnu alaih. Dia kata demi Allah, agama Kristian ni lebih baik daripada agama yang aku pegang sekarang. Dia kata first day, hari pertama dia tengok Kristian, dia dah kata Kristian tu lebih baik daripada Majusi. Tuan-tuan nampak? Okey, lepas tu dia kata fa wallahi ma taraktuhum hatta gharabat asy-syams. Aku duduk dalam gereja tu, tengok, dengar mereka semua tu sampai maghrib, sampai malam. Punya dia rasa seronok tu, dia rasa syok tu. Sambung tuan-tuan. Wa taraktu dai'ata abi wa lam atiha. Aku lupa dah kerja aku yang kena pi buat tadi ni, yang pak aku suruh tu aku tak pi. Apa satu aku tak buat. Pasal apa? Sangkut dalam gereja tu. Kemudian kita sambung. Faqultu lahum aina asl hadha din. Aku pun tanyalah geng-geng Kristian yang duduk ramai-ramai dalam gereja tu, aina hadha asl din? Aina asl hadha din? Agama ni asal daripada mana? Aina aslu hadha din? Agama ni asal daripada mana? Kristian ni mai daripada mana? Qalu, mereka berkata bisyam. Bukan daripada Parsi. Kristian ni, agama yang hang tengok ni, asal dia mari daripada bumi Syam. Syam ni mana? Syria, Palestin, Jordan. Itu dia panggil bumi Syam. Asal daripada situlah. Tadi Parsi, daripada Syam. Sakan. Qala thumma raja'tu ila abi wa qad ba'atha fi talabi wa shaghaltuhu an amali kullih. Dia kata aku pun lepas tu baliklah pi ke bapa aku, dan dia sebenarnya telah hantar orang untuk pergi cari aku pasal aku tak balik sayup dah. Falamma ji'tuhu qal, apabila aku sampai macam kita lah, balik sayup mai siap ah. Bunai, aina kunta? Wahai anak, hang pi mana? Alam akun ahidtu ilaika ma ahidtu. Qal qultu ya abati. Dia kata pi mana? Hang janji macam mana tadi? Aku suruh apa? Dia kata Salman, ya abati, wahai ayahku. Dia cerita. Dia kata marartu bin nasin yusalluna fi kanisatin lahum fa'ajabani ma ra'aitu min dinihim fa wallahi ma ziltu indahum hatta gharabat asy-syams. Bapa, tadi aku nak pergi kebun kita, aku lalu satu kawasan gereja, aku tengok depa sembahyang, aku masuk, aku tengok bagus punya, aku ralik-ralik sampailah maghrib, sampai ke malam. Itu pasal aku tak pergi kebun, itu yang aku balik lewat. Fa wallahi qal ay bunay laisa dhalika ad-din khair. Bapa dia ni adalah pengikut kepala Majusi, ketua kampung pula, pemimpin pula. Bapa dia kata, wahai anakku, agama yang hang tengok tu tak ada kebaikan langsung.
Tapi manusia ni bila dia sudah tertarik, dia sudah ada kecenderungan, bapak dia kata apa macam tak masuk. Bapak dia kata agama tu tak ada kebaikan. Yang hang tengok tu bukan apa-apa pun berbanding dengan agama kita. Pak dia pertahan agama dia, amalan dia. So tuan-tuan kita tengok, dinuka wa dinu abaika khairun minhu. Sesungguhnya agama yang engkau berada sekarang ini, iaitu Majusi, dan agama yang telah dipegang oleh bapa-bapa dan datuk-datuk engkau itu adalah agama yang lebih baik daripada agama yang kau tengok. Itu je hujah dia. Ini agama bapa-bapa kita ni bagus dah. Elok dah. Quls kalla wallahi innahu khairun min dinina. Yang kata jiwa orang muda ni, dia kata tak, agama tu lagi bagus pada agama kita. Pasal dia tengok, dia dengar, dia menyaksikan. Kan? Qal fakhafani faja'ala fi rijlayya qidan. Pak aku duk nampak pelik dah budak ni. Duk nampak kuih nak jadi sesat dah. Sesat pada pandangan dia lah. Dia takut aku tukar agama, dia ikat qidan. Dia tambat aku, tak bagi aku keluar. Kalau dia tak ikat aku, barangkali aku keluar tukar agama. Dia guna kuasa untuk halang aku. Pendekkan cerita, dia pun kurung, habasani fi baiti. Qala wa ba'athtu ila an-nasara faqultu lahum. Kemudian dia kata, aku telah hantar utusan kepada orang Kristian ni yang di gereja tu. Aku kata dekat mereka, idza qadima alaikum rakbun minasyam tujjarun minan nasara fa akhbiruni bihim. Bagi tahu dekat geng-geng Kristian di gereja tu, kalau mai geng-geng tujar, businessman daripada Syam, geng-geng Kristian tu mai daripada Syam, geng-geng menega, rombongan perniagaan daripada Syam tu mai, habaq mai kat aku nak ikut balik dengan depa. Aku nak lari, nak pergi masuk tu Kristian tu. Dia tak boleh dihalang lah. Kan? Okey, kita sambung. فَأَلْقَيْتُ الْحَدِيدَ مِنْ رِجْلَيْ ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُمْ حَتَّى قَدِمْتُ الشَّامِ. Aku jumpa besi, aku potong ikat bapa aku ni, pendek cerita ni, aku keluar bersama dengan mereka sampai ke Syam. Lari untuk mencari kebenaran. فَلَمَّا قَدِمْتُهَا قُلْتُ man afdala ahli hadzal din. Dia sampai-sampai di Syam, dia tanya orang Syam. Siapakah orang yang paling afdal di dalam agama Kristian ni? Siapa orang yang paling alim, orang yang paling hebat? Aku nak pergi mengaji dengan dia. Qalu al-asquf. Ada satu padri bishop fil kanisah. Hang pergi di laki-laki ni yang terbaik, afdal. Hang pergi. Qala faji'tuhu faqultu inni qad raghibtu fi hadha ad-din. Dia pergilah dekat padri itu, dia kata aku minat dengan agama ni. Aku minat dengan agama ni, wa ahbabtu an akuna ma'aka akhdumuka fi kanisatika. Aku sanggup untuk jadi hamba khadam kepada hang. Janji aku boleh duduk dalam gereja ni, aku boleh mengaji Kristian, aku boleh jadi pengikut hang. Jadi hamba pun aku sanggup. Ambil aku jadi khadam, aku buat kerja, aku cuci gereja ke apa, janji aku boleh mengaji, aku boleh jadi pengikut hang. Aku boleh duduk dengan hang. Pasal aku memang dah sayang agama ni. Aku tinggal pak mak aku nak main duduk dengan hang. Tu dia yang kata semangat ni. Tuan-tuan, tak apa, kita pun sambung. Fadakhaltu ma'ah qala fakana rajulun malangnya lelaki yang dianggap sebagai lelaki yang afdal, lelaki yang terbaik, lelaki yang paling kuat agama, lelaki yang wara, padri yang hebat.
sebenarnya kata Salman, dia adalah rajulun su', lelaki yang jahat. Lelaki yang jahat. Tapi orang tak tahu. Aku pergi duduk dengan dia, aku kenal dia. Tapi nak buat macam mana, aku dah tersilap. Pasal apa? Tuan-tuan dengar. Tuan-tuan dengar ni. Ya'muruhum bis-sadaqah wa yuraghibuhum fiha. Dia satu orang laki-laki yang suka mengajar, menggalakkan kempen orang ramai bersedekah. Dia suruh orang bersedekah. Bagi derma kat gereja. Dia gunakan agama tu bagi. Dia kata, fa idza jama'u ilaihi minha asya', orang pun bagilah pasal dia padri, dia alim, dia afdal, dia manusia yang dipuja, disayangi. Dalam bahasa kita tok guru lah, tok syekh. Mari duit, bagi. Nak masuk syurga tak? Dia Salman yang jadi dia punya khadam ni tahulah. Laki-laki ni depa pakat bagilah, depa percaya kat dia. Dia pun himpunlah, iktanazahu li nafsi. Dia pi himpun kat dia. Dia pi himpun untuk dia. Walam yu'tihi al-masakin, dia tak pi bagi pun dekat orang miskin. Tapi dia ceramah, dia kata bagi kat gereja kumpul, kita nak pergi tolong orang. Yang jenis 30%. Yang ni bukan 30%, tiba cerah. Tetapi dia membawa wajah agama. Ni mau kalau kita nak tiba cukup bagus ni, cukup syok tajuk ni. Hatta jama'a sab'a qilalin. Kira dia boleh kumpul lama dah ni. Dia duk muhung geng-geng orang ramai ni, dia duk kutip duit atas nama agama ni, duk jual agama ni, duk berlakon ni lama dah. Dia duk guna semua nama agama ni. Pasal tuan-tuan, tak ada benda yang paling laku dalam dunia ni melainkan guna nama agama. Jadi di atas nama agama, di atas penampilan dia sebagai orang agama, maka padri ini kata Salman, dia telah mengumpulkan daripada harta-harta tu, dia tibai dekat dia 7 peti kotak daripada min zahabin wa wariqin, 7 peti emas dan perak. Tu dia. Yang kaya bukan? Yang kaya dia yang tuan-tuan kita nak cakap pun tak guna. Benda tuan-tuan semua tahu. Yang kaya siapa? Padri tu. Orang bagi untuk sumbangan. Pasal itu kita tuan-tuan, ini soal yang besar. Soal ni bukan kita kata semua, tapi ini realiti. Ini berlaku pada zaman Salman, bukan zaman kita. Tapi perangai dan watak itu senantiasa ada pada setiap zaman. Orang menggunakan agama untuk mencari kekayaan. Pasal itu dalam Islam tak ada sahabat yang kaya dengan agama ni. Semua sahabat kalau kita tengok, mereka semua menega. Mereka menega bukan menega agama. Kan? Okey. Berhati-hati tuan-tuan. Saya bila kita cakap, orang marah. Bila kita tak cakap, dia jadi macam kes Salman ni. Tak apalah. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan dengar dan tuan-tuan nilailah sendiri. Sambung. Qal wa abghadtuhu bughdan shadidan lima ra'aituhu yasna'. Aku punya nek cemuih dengan dia punya perangai kelaku ni. Aku tak tahu nak kata lah. Cuma aku tak boleh lawan dengan dia pasal aku takut. Aku duduk dengan dia, sekali apa-apa aku kena halau ke, dia ada kuasa ke, sekali aku pergi cakap, orang kan nak percaya dekat aku, orang percaya dekat dia. Aku siapa? Dia tok guru. Sekali aku pergi kata, sekali orang kata, hang siapa? Pandai duk perburuk, duk menghina ulama, duk mencerca ulama. Bukan boleh kira ni ulama-ulama ni.
menghina ulama, kita akan mempertahankan ulama. Maka keluarlah segala tok kambing, tok lembu, tok kebau, tok dugong apa semua ni nak mempertahankan ulama. Ulama mana? Kan? Tak apa, kita sambung. Ini cerita Salman. Jadi yang mana tak ada berkaitan jangan duk meloncat tak tahu halah, kan? Okey. Lepas tu sambung. Lepas tu dia kata summa mata. Matilah tok guru depa ni yang orang angkat yang orang sanjung ni mati. Fajtama'at ilaihi an-nasara liyadfinuh. Maka berimpullah segala pengikut-pengikut orang Kristian ni, telah mati tok guru besar kita, maka marilah kita semua mengebumikan dia. Faqultu lahum, ramai ni, semua ramai. Salman pun ambil peluang ni. Inna hadha kana rajul su'. Nanti dulu, sebelum hampa nak ke bumi dia, aku nak bagi tahu, aku duduk dengan dia, aku tahu cerita dia, aku tahu kelaku dia yang sebenar. Dia ni jahat. Ya'murukum bis sadaqah wa yuraghibukum fiha fa idza ji'tumuhu biha iktanazaha li nafsihi wa lam yu'til masakin. Dia suruh hampa sedekah. Dia kempen hampa sedekah, dia galakkan hampa sedekah. Hampa nak tahu duit hampa yang hampa bagi kat dia tu pergi mana? Bukan dia bagi kat orang miskin, dia simpan kat dia. Aku tahu. Tuan-tuan, depa percaya tak? Depa tak percaya lah. Bukan senang, tuan-tuan. Sebab itu manusia bila dia ada kedudukan, dia ada pengikut yang ta'assub, orang kata apa pun dia tak percaya. Pasal itu Nabi cukup pantang sikap ta'assub ni. Pasal itu bila orang puji Nabi, orang angkat Nabi, Nabi marah. Berapa kali Quran menyebut Nabi manusia biasa. Untuk apa? Untuk kita tidak mengangkat Nabi. Tuan-tuan tengok apa yang berlaku kepada orang Kristian. Kerana melampau sehingga Isa dijadikan Tuhan. Maka sebab itu dalam agama tidak ada manusia yang maksum, suci. Kita hormatlah. Tapi kalau orang cakap benda-benda yang ni, kita janganlah duduk pertahan tak tahu hala lagi, kan? Banyaklah kalau kita bagi contoh. Orang marah. Jadi kita terus cerita Salman. Okey, kita sambung. Kalau pengikut-pengikut ni, hak fanatik ni, pengikut fanatik ni, dia berkata wa ma ilmuka bidzalik. Hang duk kata ke tok guru kami ni, hang ada bukti ke? Takkanlah tok guru kami nak buat perangai tu huduh macam tu. Cermat sikit. Hang tak tahukah darah ulama beracun? Hang tak tahukah ni ulama ni? Takkanlah ulama nak makan duit. Nampak? Ulama tak ulama tu kan. Dia kata okey. Ana adullukum ala kanzih. Mai aku nak tunjuk kat hangpa bukti. Mai aku nak tunjuk. Mai hangpa ikut aku. Fadullana alaih. Aku pun bawalah mereka. Qala faraaituhum mawdi'ahu. Qala fastakhriju. Bawa depa pergi tengok. Aku pun bawa keluar minhu sab'a qilalin mamlu'ah. Aku pun bawa keluar, tunjuk dekat depa 7 peti mamlu'ah yang dipenuhi zahaban wa wariqan, emas dan perak. Qal, nasib baiklah depa punya pengikut ni tak macam hak yang duk ada la ni. Kalau bawa mai 7 kotak pun dia kata ni hang yang pi duk ambil tang mana-mana, hang duk pandai-pandai duk tuduh tok guru kami. Tu dia tuan-tuan, ta'assub dengan. Pasal itu Nabi sebut iyyakum wal ghulu. Nabi peringat kita. Pasal itu tuan-tuan, saya menasihatkan diri saya dan tuan-tuan, kita lagu mana pun dengan seseorang manusia, batang tubuhnya kita hormat, kita ambil ilmunya, kita ambil manfaatnya, tetapi jangan sampai kita mentakdiskan dia. Kita tidak diajar oleh Nabi mensucikan sesiapa pun. Jangan tuan-tuan, jangan ta'assub sampai lagu tu. Gambar tok guru jatuh pun ambil junjung, amboi sakan. Kan? Melampau. Bubuh gambar tok guru dalam beg duit. Gambar pak dia tak buh beg duit. Gambar pak dengan mak dia pun tak ada dalam dompet dia. Gambar tok guru dia ada.
Pasal tu kita tengok, saya tak tahulah, tak ada mana-mana guru yang benar-benar berpegang dengan ajaran ahli sunnah suruh mana-mana anak murid pergi duk gantung gambar dia, tak ada. Kan? Tuan-tuan jangan buat frame pergi gantung gambar ni tok guru saya ni. Habaq kat cucu-cucu pula. Tiap-tiap hari Jumaat duk cuci gambar frame tok guru. Oh ini tak ada, ni bukan agama kita. Kan? Okey. Sambung balik. Tambah lagi. Okey. Lepas tu dia kata falamma ra'auha qalu wallahi, depa lepas-lepas tahu kata betul tengok ke tujuh peti tu, demi Allah la nadfinuhu abadan, kita tak akan tanam dia. Depa marah, kita tidak akan kebumikan dia selama-lamanya. Fasalabuhu thumma rajamuhu bil hijarah, depa pun salib dia, angkat manyak dia, paku salib tu, buat lagu tu, paku jari ni, paku punya depa geram, muhung lama mana dah duk muhung kita, paku dia depa rejam dia dengan batu, manyak dia ajak. Pasal apa? Pasal dia buhung. Nampak? Tapi orang kita lagi muhung lagi dicum tangan. Summa ja'u bi rajulin akhar faja'aluhu bimakanihi. Lepas tu dia kata dah mati kawan tu, depa pun lantiklah satu orang laki-laki lain ambil tempat dia. Qala yaqulu Salman, yang ni baru A, yang mai ganti ni bagus, tak buat perangai tu. Salman kata fama raaitu rajulan la yusallil khams ara annahu afdal minhu adhadu fid dunya wala arghabu fil akhirah wala adabu laylan wa naharan minhu. Laki-laki ni aku tengok rajin semayang 5 waktu. Aku tengok semayang 5 waktu ni syariat depa lah, bagus, zuhud. Yang ni memang bukan berlakon, yang ni memang betul-betul bagus. Masuk tu lah. Ada lagi ya? Okey. Sambung. Dia kata, malangnya dia kata, wa aqamtu lam uhibbahu man qablah. Aku pun jadi sayang dekat dia. Wa aqamtu ma'ahu zamanan. Aku pun duduk dengan dia beberapa lama, mengaji dengan dia. Thumma hadarathul wafah. Dia pun sampailah ujung usia dia, nak nazak, nak mati dah ni. Aku pun kata dekat dia, ya fulan, inni kuntu ma'ak, aku lama dah duduk dengan hang. Wa ahbabtuka hubban lam uhibbahu man qablak. Aku sayang dekat hang, sangat-sangat aku sayang. Aku tak pernah sayang orang macam aku sayang dekat hang. Wa qad hadaraka ma tara min amrillah. Dan aku tengok hang ni macam nak meninggal dah. Fa ila man tusibi, kepada siapa engkau nak berpesan untuk aku pergi? Dia kata fa ila man, lepas hang mati ni aku nak pergi mengaji dengan siapa pula? Ini bagus. Dia bukan mati dengan tok guru tu mati. Setengah tok guru mati dengan dia mati. Okey. Dia tanya dengan siapa? Lepas tu jawablah. Dia kata ya bunai, wallahi ma a'lam ahadan al-yawm ala ma kuntu alayh. Laqad halaka an-nas wa baddalu wa taraku akthar ma kanu alayh illa rajulan bi Mawsil wa huwa fulanun. Aku tak tahulah siapa lagi yang pegang dengan ajaran ni, yang kita duk amal ni, melainkan semua dah rosak, semua dah tukang agama, semua dah sesat, kecuali seorang lelaki yang duduk di Mosul. Mosul ni di Iraq. Hang pi dekat situ, nama dia sekian-sekian, hang habaq kata aku suruh mai jumpa. Dia macam kita. Tuan-tuan, dia pergilah ke Mosul. Okey. Saya tak bolehlah sambung cerita ni lepas daripada Isyak, kerana saya nak bagi ruang tuan-tuan ke program di masjid tuanku
sama dengan Zakir Naik. Jadi selepas daripada azan ni, kita tangguh kelas kita untuk tuan-tuan tahu kesudahan cerita Salman ni dan pengajaran di sebaliknya. Kita bertemu di dalam kuliah yang akan datang insya-Allah taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.